Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita dikejutkan dengan keputusan mahkamah yang membebaskan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin lepas bebas 4 pertuduhan rasuah. Saudara-saudara, disahkan juga berkaitan dengan kes Muhyiddin, pendakwaan akan file rayuan. Pejabat Peguam Negara akan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin daripada 4 tuduhan salah guna kuasa. Akhirnya, pendakwaan akan file rayuan. Jadi di sini Muhyiddin belum boleh lagi tidur lena, dan juga disahkan 3 lagi kes pengubahan wang haram Mahyadin masih dikekalkan. Tapi kali ini saudara-saudara, Pemuda Bersatu tampil dengan sebuah kenyataan. Selepas Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu sendiri, Muhyiddin Yassin, yang dibebaskan dari 4 pertuduhan itu, akhirnya ini komen dari Pemuda Bersatu, Wan Ahmad Faisal. Komen ini menyebut nama Ketua Pesuruhjaya SPRM dan juga Peguam Negara. Dan ini dikaitkan dengan gesaan beliau untuk Azam dan Idrus untuk meletakkan jawatan. Dalam sebuah artikel dari FMT, Pemuda Bersatu desak Azam, Idrus letak jawatan. Pemuda Bersatu, Wan Ahmad Faisal, Ketua Pemuda Bersatu, mendesak Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan Peguam Negara Idrus Harun meletak jawatan susulan keputusan Mahkamah Tinggi tadi membebaskan Muhyiddin Yassin daripada tuduhan salah guna kuasa. Ketuanya Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, keputusan mahkamah itu menunjukkan tuduhan terhadap Muhyiddin sebagai tidak berasas dan hanya bertujuan mencemarkan imej bekas Perdana Menteri berkenaan yang juga Presiden Bersatu. Berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi, Pemuda Bersatu mendesak Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki dan Peguam Negara, Idrus Harun letak jawatan serta-merta, katanya dalam kenyataan. Terdahulu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin membatalkan 4 tuduhan menyalahgunakan jawatan untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM232,5 juta bagi Bersatu. Hakim Jamil Husin berkata, tuduhan itu tidak mendedahkan dengan jelas sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang dan tidak cukup jelas untuk membolehkan Muhyiddin membuat pembelaannya. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, dalam kenyataan yang lain, Isham Jalil juga bersuara berkaitan dengan pembebasan kes Muhyiddin. Muhyiddin lepas, apa nak jadi negara ini? Soal Isham Jalil melalui sebuah artikel dari Malaysia Kini. MKT UMNO ataupun Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil, mahu Peguam Negara memfailkan rayuan berhubung pelepasan dan pembebasan Muhyiddin, berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa RM232,5 juta bagi parti itu yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Husin berkata, 4 pertuduhan terhadap Muhyiddin yang menyatakan suapan bagi sekutunya Bersatu tidak mendedahkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Kita juga dapat melihat penjelasan ataupun luahan dari Isham Jalil melalui page Facebook Isham Jalil berkaitan dengan ini. Dalam artikel ini amatlah pelik. Kalau begini, adakah apabila sesiapa jadi Perdana Menteri atau Menteri selepas ini, maka mereka boleh meminta rasuah dari kontraktor atau syarikat berjumlah beratus juta dari proyek kerajaan di mana sumber dana adalah wang rakyat dan hasil cukai, asalkan mereka masukkan ke akaun parti politik mereka.
Menurut Isyam Jalil, saya gesa supaya peguam negara memfailkan rayuan pendakwaan ke atas kes ini di Mahkamah Rayuan. Demikian respon Isyam Jalil yang membangkang berkaitan dengan pembebasan Muhyiddin. Dan seperti yang dinyatakan awal tadi, Pemuda Bersatu mendesak Azam Baki dan Idrus Harun, peguam negara, untuk meletakkan jawatan. Jadi adakah relevan di sini Ketua Pesuruhjaya SPRM dan juga peguam negara Idrus Harun untuk meletakkan jawatan? Sekian saja ulasan kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton Baban, setelah berlabuh tirainya pilihan raya negeri di 6 buah negeri, Kedah, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, dan Selangor, akhirnya kemenangan kepada PHBN bagi 3 negeri, dan begitu juga PAS PN bagi 3 negeri. Tonton yang dihormati sekalian, tiba-tiba ada pula timbul persoalan. Setelah saya melihat dalam sebuah artikel, maklumat ini menyentuh berkenaan dengan pilihan raya negeri di Sabah pula. Seperti yang kita tahu, setakat ini tarik ataupun ketetapan pilihan raya negeri ke-17 yang akan diadakan di Sabah adalah pada tahun 2025, dijangka pada 2025, ataupun mungkin pada tarik yang sepatutnya. Saudara-saudara, GRS ataupun Gabungan Rakyat Sabah dalam satu artikel telah membuat satu kejutan dalam sebuah artikel dari sinarharian.com. Pilihan raya negeri Sabah, GRS belum bincang pembahagian kerusi. Seperti yang dinyatakan Datuk Seri Bung Mokhtar dalam kenyataan yang sebelum ini, juga menyatakan belum ada keputusan untuk bergabung dengan mana-mana parti ataupun kerjasama parti pada pilihan raya negeri 2025. UMNO Sabah kaji kerjasama parti pada PRN 2025. Dalam artikel hari ini berkaitan dengan pilihan raya negeri Sabah, GRS belum bincang pembahagian kerusi. Walaupun ada kawan-kawan pemerhati politik juga bercerita secara santai, adakah pilihan raya negeri Sabah boleh diawalkan ataupun pilihan raya negeri Sabah ditetapkan pada tarik yang sudah ditetapkan sebelum ini, dijangka pada pilihan raya negeri Sabah ke-17 diadakan pada 2025. Saudara-saudara, apakah yang membolehkan keadaan politik di Sabah sehingga PRN boleh diawalkan, ataupun dengan keadaan politik hari ini di Sabah, adakah pilihan raya negeri akan diadakan pada ketetapan yang sebenar ataupun diadakan awal? Dalam artikel ini dari sinarharian.com, pilihan raya negeri Sabah, GRS belum bincang pembahagian kerusi. Ketua Penerangan GRS, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, berkata, kenyataan Presiden Parti Maju Sabah ataupun SAPP, Datuk Seri Yong Tek Lee, agar GRS bertanding di kesemua 73 kerusi DUN Sabah, hanya pandangan beliau dan parti itu sendiri. Kita menghormati pandangan beliau ini, namun ia bukanlah melambangkan pandangan GRS secara kolektif. Perkara berkaitan kerusi DUN Sabah untuk PRN, pilihan raya negeri, yang akan datang belum lagi dibincangkan oleh pimpinan tertinggi dalam GRS, katanya dalam kenyataan. Tambah Nizam, fokus GRS sebagai kerajaan perpaduan GRS Plus Sabah ialah untuk terus komited melaksanakan agenda pembangunan negeri dan rakyat Sabah selaras dengan Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Kerajaan Sabah di bawah kepimpinan Datuk Seri Haji Jinor selaku Ketua Menteri adalah stabil dan berjalan dengan baik atas sokongan semua pihak dari GRS dan PH.
Tonton Bapak, berkaitan dengan pilihan Raya Negeri Sabah, saya ingin menyentuh, adakah Datuk Seri Haji Jinor bakal terus melebarkan sayapnya, melebarkan kekuatannya untuk terus menerajui Sabah pada PRN yang akan diadakan di jangka pada 2025. Adakah Datuk Seri Haji Ji bakal mempertahankan jawatannya itu? Ataupun mungkin Syafiq Abdal, Presiden warisan yang akan membuat kejutan baru? Ataupun mungkin ada lagi calon-calon Ketua Menteri Sabah yang sudah mulai difikirkan oleh pemerhati-pemerhati politik ataupun kepimpinan politik di Sabah sendiri. Saudara-saudara, kalau ada yang bertanya berkaitan dengan pilihan Raya Negeri Sabah diawalkan, setakat ini belum ada maklumat yang diterima. Setakat ini, pilihan Raya Negeri yang ke-17 di Sabah bakal diadakan di jangka pada tahun 2025. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, sekian saja ulasan kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.